telah mengurniakan kepada Nabi Musa kitab suci yang tujuannya ialah untuk menjadi petunjuk dan pedoman kepada Bani Israel. Iaitu Bani Israel ini ialah keturunan yang mari ataupun sebelum pada Bani Israel ini keturunan yang mari selepas daripada Nabi Nuh. Sebab waktu berlaku taufan besar Nabi Nuh ni, semua manusia meninggal dunia, makhluk ni tak ada habis. Kecuali mereka yang ada di dalam kapal dalam bahtera Nabi Nuh, termasuklah binatang-binatang yang telah dipilih. Sebab kalau kita baca dalam sirah tu, sebelum berlakunya taufan itu, bila siap buat kapal, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh ni ajak semua pengikut dia. Pengikut dia tak ramai, tak silap amah dalam lebih ke 70 orang. Semua sekali lelaki perempuan. Lepas tu Tuhan suruh Nabi Nuh ni pilih binatang yang ada tu spasies. Cuma tidak disebut dengan detail jenis-jenis binatang pada waktu itu. Cuma ada setengah riwayat ada sebut antaranya gajah, kuda, tikus. Tikus ni tak termasuk tapi dia curi masuk dalam kapal Nabi Nuh. Dia tidak dipilih. Tapi dia curi masuk dalam kapal Nabi Nuh dan antaranya burung dia ada pada waktu itu. Dan daripada keturunan ataupun mereka yang terselamat daripada taufan, bencana taufan inilah yang akhirnya hidup dan kemudian berkembang, berbiak di dalam dunia ni sehinggalah sampai pada ramai Bani Israel. Sebab tu dalam ayat 3 tu Tuhan sebut zurriyataman hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itulah keturunan yang telah kami selamatkan bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera, dalam peristiwa taufan yang besar itu. Malam ini kita sambung sedikit lagi perbincangan dalam ayat 4 surah Al-Isra ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadaina ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Maksudnya dan kami menyatakan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong secara besar dan melampau-lampau. Jadi Tuhan telah sebut dalam kitab Taurat ni, Bani Israel yang mendiami bumi Palestin ini, Tuhan beri tempat. Kalau kita baca dalam sejarah ni, orang Israel ni hidup dia merantau, tak ada tempat duduk. Atau akhirnya dengan pimpinan Nabi, kata silap masa tu ialah rasanya Nabi Daud. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman kata silap. Pada waktu itulah Tuhan takdir mereka ni menguasai Palestin. Duduk di Palestin dan menjadi negara mereka. Itu asas kita. Tapi dalam sejarah Bani Israel ini perang tak berhenti. Dia serang orang serang dia. Sehingga akhirnya dalam sejarah mari zaman Bukhtanasur. Dalam kitab tu dipanggil Bukhtanasur. Bukhtanasur ni kalau dalam sejarah biasa kita panggil Nebukadnezar. Kalau bila kita belajar dalam sejarah, Raja Babylon yang terkenal. Yang membuat istana dan taman yang tinggi. Ada pokok kalau dia panggil taman tergantung Babylon. Babylon ini jadi Nebukadnezar ni serang dan berjaya membunuh ramai ketua-ketua Bani Israel ini dan mereka ni ditawar dibawa ke Babylon, kemudian sebahagiannya dijadikan hamba di Mesir. Jadi hamba di Mesir. Itu sejarah dia. Sebab tu bila Nabi Musa mari ni, Nabi Musa dihantar kepada Bani Israel yang ada di Mesir yang menjadi abdi ataupun menjadi buruh kepada Firaun yang ada di Mesir pada waktu itu. Itu panjang sejarah kalau kita baca dalam buku. Jadi sini Tuhan sebut bahawa Bani Israel ini ada 2 benda yang mereka lakukan, kerosakan yang besar di bumi Palestin ini, dan sikap Bani Israel ini dalam ayat ini Tuhan kata uluwan kabira, sikap sombong dan melampau-lampau. Di bawah ni dia sebut yakni telah termaktub di dalam kitab Taurat bahawa kaum Yahudi akan melakukan penderhakaan 2 kali di bumi Palestin dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan keganasan, termasuk perbuatan membunuh nabi-nabinya sendiri, dan mereka pula akan berlaku sombong, angkuh, menentang perintah-perintah Allah
serta berlaku zalim kepada umat manusia dengan cara yang kejam dan melampau. Jadi dia sebut antaranya selain pada tolak ajaran agama, Bani Israel ini juga membunuh nabi-nabi. Ada beberapa orang nabi yang telah dibunuh oleh mereka, yang masyhurnya ialah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Nabi Yahya ni, Nabi Zakaria ni dibunuh oleh orang Israel. Kalau kita baca dari buku, waktu mereka kejar ni, Nabi Zakaria ni bersembunyi dalam pokok kayu. Dikejar oleh Bani Israel ni nak bunuh. Jadi satu pokok kayu tu bokok. Dia terbelah pokok tu, pokok besar tu terbelah. Dia panggil Nabi Zakaria masuk. Zakaria masuk dalam tu, dia tutup balik. Jadi orang cari tak jumpa. Tapi syaitan mari, syaitan tunjuk kepada orang yang kejar tu, dan mereka ni akhirnya tebal pokok. Tebal pokok tu mati. Ada riwayat disebut digergaji. Dia gaji pokok tu jadi putuh tubuh Nabi Zakaria. Adapun Nabi Yahya ni dibunuh oleh Herod. Tapi disebut Bani Israel bunuh ni sebab mereka yang tangkap. Mereka yang tangkap dan seruh Nabi Yahya ni kepada King Herod. Pada waktu tu di Palestin. Dan dibunuh. Dibunuh, dipancung kepala dia dan dipersembahkan kepada raja. Kepala dia pun dalam pokok, disembah pada raja. Sebab tu kubur Nabi Yahya ni ada dua. Kubur dia di, kata silap saya, di Syria, di Syria tu, di Damsyik. Di Damsyik, Damaskus. Dan satu lagi kuburnya dekat dengan sepadan Jordan dengan Israel, atas bukit. Masa saya pergi tu, dia demo tunjuk atas bukit tu. Jadi ada dua kubur, sebab satu tu di tanah kepala dia, dan satu lagi di tanah tubuh dia, Nabi Yahya. Nabi Yahya ni dalam tradisi Kristian disebut sebagai John the Baptist. John the Baptist. Dia mari sebelum Nabi Isa. Jadi orang ni hok mana nak berimeh dengan dia bawa masuk dalam sungai, dia mandi. Dia mandi dulu. Lepas pada mandi inilah baru orang ni diterima beriman pada dia. Jadi mandi itu macam nak cuci pada dosa. Sebab tu dia disebut sebagai John the Baptist dalam tradisi Kristian. Jadi ini antara contoh-contoh kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel ini sehingga sampai mereka membunuh. Dalam ayat lain dia kata wa yaqtuluna anbiya'ahum. Wa biqatlihimul anbiya, ada 2-3 ayat. Dia cerita wa biqatlihimul anbiya. Pada ada setengah ayat dia kata wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Mana kejahatan dia tu sampai mereka tu. Bangsa-bangsa yang lain ataupun umat-umat yang lain, kalau kita baca dalam sejarah, mereka ni lawan Nabi tapi tak sampai mereka bunuh. Dia melawan Nabi, dia tak setuju, dia menentang Nabi tapi tidak membunuh Nabi mereka. Tapi Bani Israel ni sampai mereka membunuh Nabi. Hal ni yang dimasukkan kejahatan, Allah SWT takdirkan mereka diserang oleh Raja Babylon. Ini sebut. Pada kali yang pertama itu, kaum Yahudi di Palestin disebabkan kezalimannya dan pencerobohannya telah diserang oleh Raja Babylon. Dan tenteranya yang kuat ganas lalu membunuh mereka, membinasakan rumah ibadat mereka, membakar kitab Taurat dan menawan 70,000 dari kaum Yahudi serta membawanya ke negeri Babylon. Negeri Babylon zaman Nebukadnezar. Babylon ni lah ni Iraq lah. Iraq tu negara
Babylon. Kalau kita sebab kita cari duk mana Babylon. Sebenarnya Iraq itu sebahagian besar, semua Iraq itu dah sebahagian kawasan-kawasan sekeliling itu adalah Babylon. Babylon itu. Kalau kita baca dalam buku. Kemudian jadi diserai oleh tentera Babylon dan mereka ditawar sehingga 70,000. Kemudian ayat seterusnya Tuhan kata summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu semula kekuasaan ke atas mereka yang telah menyerang kamu, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami menjadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Jadi lepas pada tu Tuhan takdir Bani Israel ini bangkit semula di bawah pimpinan Nabi. Semua saya tak ingat Nabi mana sebab dia ni banyak Nabi. Dia tidak macam orang Arab ni akhir zaman ingat Nabi Muhammad. Tapi Bani Israel ini kaum yang lama Tuhan latih ataupun utus Nabi. Nabi dia ni siapa? Puluh-puluh. Cuma kata ulama dari setengah kitab disebut nabi-nabi yang tidak besar, bukan tetap termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, nabi biasa ni macam Nabi Ezekiel, Nabi Daniel, Nabi Gapo ni tarah dia ada ulama kata setarah dengan ulama-ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarah dia walaupun gelarannya nabi tapi tarah dia, kedudukan dia tu sama dengan ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni bangkit semula, pergi balik dengan Babylon. Pergi balik akhir benih. Akhir benih menguasai balik. Itu sejarah dia boleh. Dia boleh. Lepas tu akhirnya kalah dengan Firaun. Waktu akhir tu sebelum Nabi Musa mari, dia kalah dengan Firaun dan ditawar pula. Puluh-puluh ribu dibawa ke Mesir. Jadi hamba abdi. Jadi macam kali kita buruh kasar. Cuci jalan, cuci jambai, buat bangunan apa ni. Bani Israel. Bani Israel. Jadi ini Tuhan sebut sebagai balasan. Ayat seterusnya Tuhan kata in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tatbira. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji balasan penderhakaan kamu kali yang kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasannya. Dan untuk memasuki masjid Baitul Maqdis, sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Di bawah ni dia tulis, kaum Yahudi di Palestin pada kali yang kedua telah diserang oleh musuh-musuh lalu membunuh dan menghancurkan segala-galanya, termasuk rumah ibadat mereka. Menurut catatan sejarah, yang menyerang mereka ialah orang-orang Rom yang telah menguasai Palestin pada waktu itu. Jadi dua kali peristiwa besar ni Tuhan takdir. Jadi pada sini kita tengok dari sudut yang lain, kita nampak bahawa apa ni musuh ni bila dia serai satu kaum ni sebagai balasan Tuhan. Bapa Bani Israel ni diserai oleh tentera Babylon. Bapa dia diserai oleh kerajaan Rom ialah sebagai balasan Tuhan kerana kejahatan dia. Tuhan balas kejahatan ni dengan serangan daripada musuh dan kalah. Ini nak ayat. Sebab tu dalam ayat tu kata in ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik, Tuhan balas baik pada kita. Tapi kalau kita buat buruk, Tuhan akan bagi keburukan kepada kita. Itu nak ayat. Sebab tu dalam agama, kalau kita tengok dalam agama Hindu sebab tu, dia kata hak berlaku atas dunia ni, dia macam reflection kepada kita. Dunia ni seolah macam cermin kepada kita. Pantulan berlaku. Kalau kita cermin kan, kita tanya, dia tanya. Kita diri depan cermin kan. Kalau kita senyum, cermin tu senyum kita. Kalau kita tanya, dia tanya juga. Kalau kita tungging punggung, dia tungging punggung. Jadi kehidupan kita ni seolah-olah macam kita duduk dikelilingi oleh cermin. Sebab tu dalam agama macam Hindu ke apa ni, dia suruh kita buat baik semua. Jangan buat jahat sebab itu dia akan jadi karma.
Satu karma iaitu dia balas balik. Dan memang itulah sebenarnya sebab tu dalam Islam pun kita disuruh buat benda molek, suruh buat benda Tuhan suruh tinggal Tuhan larang, dan apa yang disebut dalam istilah amal soleh. Sebab amal soleh ni dia akan beri benda baik balik kita. Bila kita buat baik kat orang, tolong orang, orang akan tolong kita. Kita jujur dengan orang, orang akan jujur kepada kita. Kita apa ni ikhlas dengan orang ikhlas dengan kita. Dia akan jadi belagu tu. Pas kalau kita dengan Tuhan comel pula. Kau comel kita dalam kehidupan kita. Ini maksud dia. Tapi kalau kita buat tak molek, langgar agama, akhirnya Tuhan akan jatuh hukumnya. Sebagai contoh kita baca dalam sejarah. Apa kerajaan-kerajaan, kita ambil kerajaan Islam lah. Kerajaan kafir tu biarlah. Kerajaan Umayyah jatuh dalam sejarah. Kerajaan Abbasiyah, ni kerajaan Islam berlaku. Jatuh dalam sejarah. Kerajaan Turki Osmaniyah, antara kerajaan yang hebat, menguasai hampir 1/3 dunia. Balkan tu duduk bawah kerajaan Turki Osmaniyah. Sampai ke Jerman. Jerman tu duduk bawah Turki lagi pada waktu itu. Jadi kita kalau baca dalam sejarah, kejatuhan mereka ni ialah kerana melanggar agama. Tidak amal agama. Pemimpin-pemimpin terutamanya patut orang bawah ni diturut pemimpinnya. Bila pemimpin tak jujur, orang bawah pun jadi tak jujur lah. Sebab pemimpin ni dia menjadi contoh kepada rakyat. Kalau pemimpin baik, rakyat akan jadi baik. Kalau pemimpin tak baik, rakyat pun jadi tak baik. Jadi itu keadaan dia. Jadi kalau kita baca dalam sejarah ni, pucuk-pucuk kejatuhan kerajaan apa ni Islam di Spanyol, Umayyah yang kedua, Andalus apa semua ni pucuknya raja. Hidup berpoyo-poyo, hidup mewah macam Turki Osmaniyah tu. Ada gundik dia siapa? 100 orang lebih. Gundik, dia ada bilik kau. Kalau kita gila ni ke apa? Ke Istanbul tu. Dia ada kawasan istana, Topkapi tu. Kalau kita pergi situ tu dia ada satu bilik kau. Bilik untuk gundik. Tapi dia tak pernah masuk. Sampai hari ni pun dia tutup, cuma dia tulis. Inilah bilik Sultan Turki pada waktu tu sipai gundik je. Gundik ni macam-macam bangsa, orang putih, orang hitam, apa ada belaka bangsa pada waktu tu. Siapa 100 lebih. 100 lebih kat masa mana nak ayat. Nak oyak. Bini pak pun tak ada lakung. Hak sore pun tak ada. Ni siapa 100 lebih. Sebab tu hak jaga dia ni, dia kasih. Hak nak jaga gundik-gundik ni, dia kasih belaka kerak. Orang istilah Melayu, orang sepotong. Orang sepotong ni orang yang dikasih. Jadi dia tak ada nafsu dia. Dia kasih tak ada. Kosong gitu. Jadi dia tak boleh nak kenak kau gundik, dan tak boleh berlaku curang. Tapi nak ayat sampai perekat tu. Zaman akhir kerajaan Turki Osmaniyah kalau kita baca. Begitu juga kerajaan Spanyol. Akhir sekali Raja Abu Abdillah dalam buku Wang Putih dipanggil The King Bobdil. Kalau kita baca buku Wang Putih, King Bobdil. King Bobdil ni cara kita Arabnya Abu Abdillah. Raja yang terakhir. Kerajaan yang terakhir jatuh di Spanyol ialah Andalus. Dia ada kerajaan-kerajaan kecil. Jasanya besar, suatu kerajaan besar. 800 tahun itu, lepas tu dia pecah. Jadi kerajaan kecil-kecil. Pun kita Terengganu, Kelantan, apa lagi. Jadi kerajaan yang akhir sekali di Spanyol tu kerajaan Andalus. Kerajaan Andalus. Hak tu hak akhir sekali di Cordoba. Cordoba tu hak kita tengok kan. Apa ni Al-Hamra. Jatuh akhir sekali. Jadi semua ni kalau kita baca ialah kerana kejahatan. Penyelewengan daripada agama, tidak hidup dengan Islam, tidak amal Islam, akhirnya Tuhan takdir musuh akan mari kalah. Jadi hak inilah Tuhan nak cerita ni. Sebab itulah penting ni hidup kita ni, kita kena jaga ajaran-ajaran agama tak mau bila kita jadi kerajaan, bila kita ada puasa, kita kena usaha supaya ajaran Islam ni berjalan. Amalan-amalan Islam ni hidup subur dalam masyarakat. Barulah masyarakat tu dipelihara oleh Tuhan. Kalau tidak, bala akan turun. Walaupun boleh jadi negara itu maju dari segi pembangunan fizikalnya, hebat dari segi tamadunnya, tapi bala Tuhan akan turun. Dan ini yang berlaku. Kajian-kajian ini bukan tidak hebat. Negara hebat. Bangunan besar. Tengok di macam Spanyol tu. Alhamdulillah, ni siapa hari ni orang tak boleh tiru. Binaan dia tu. Lagu mana Alhamdulillah ni duduk atas bukit. Ambo pergi 2-3 kali. Betul dia boleh pergi, ada rezeki. Duduk atas bukit istana. Air tu bawah oleh sungai.
Lagu mana dia guna teknologi, air itu boleh naik. Dengan tak ada enjin seperti kita sampai kalau kita ada enjin ada. Masa tu tak ada enjin, air itu boleh naik, boleh guna atas bukit. Lepas tu dalam bilik raja duduk rehat tu, dia buat macam parit. Dalam peci, dalam neci. Dalam dia tu, lalu ke depan air mengalir semua. Pas kalau ni kita pergi air tu duduk mengalir situ. Jadi raja duduk situ boleh ambil semaya situ, basuh mulut, basuh muka. Enjin tak ada. Dia guna alat macam hidrolik, tak tahulah dia, tapi dia tak tunjuk kita lah. Tapi tidak cara moden hari ni. Dengan zaman dia, tak ada alat, tak ada teknologi seperti zaman kita, dia boleh buat naik air. Naik atas bukit. Air pula jernih, ngalir naik. Turun, duduk demusing air. Dia kita semula air. Nak oyak zaman tu. Apa boleh buat bangunan yang luar biasa, comel. Alhamdulillah ni memang comel lah. Dia buat bata-bata merah. Sebab tu dipanggil Al-Hamra. Merah nampak bangunan ni. Ini nak oyak di segi tamadun. Di segi binaan. Tapi jatuh. Apa? Sebab tidak mengamalkan agama. Sebab tu kita jangan terpengaruh dengan pemikiran barat yang mementingkan pembangunan kebenaran. Nak bangunan, nak pecahkan langit, nak gotu, nak goni, sedangkan rakyat jadi rusuk. Daripada segi mindanya, daripada segi jiwanya, tidak hidup dengan agama. Dan inilah cabaran zaman moden. Lagu mana kita nak terbit, kita nak meretah negeri, nak meretah negara ni, supaya boleh berdepan dengan zaman, ekonominya bagus, teknologinya hebat, tapi dalam masa yang sama, rakyat ni tidak lari pada agama. Itu cabaran besar yang kita hadapi pada siapa-siapa kalau jadi KJN, inilah tercabaran besar. Lagu mana nak buat ni? Nak buat ni. Bukan senang. Sebab biasanya teknologi ni kalau kita baca molek, dia mari dengan falsafah, dengan pegangan dia. Dia tak mari saja. Ada orang kata kilat kau teknologi mari saja. Tak. Dia mari tu dengan falsafah dia. Kalau kilat tu mari pada Jepun, dia bawa falsafah Jepun. Dalam pengurusan, dalam perjalanan kilat. Kalau hok mari daripada barat, dia bawa falsafah dia. Sebab tu contohnya orang ni. Kalau dia tetap mikir dah. Sebab tu macam contoh kilat-kilat hok orang bukan Islam. Syarikat kau kilat kau. Pada mereka awal, orang nak pergi semaya tak boleh. Pergi semaya tak boleh. Sehingga kerajaan terpaksa buat peraturan, kilat-kilat ni, pejabat ni kena bui kelonggaran kepada pekerja-pekerja Islam untuk menunaikan solat Jumaat. Kalau kerajaan tak buat peraturan tu, dia tak boleh semaya. Tak boleh semaya nak ayat. Pasal budaya dia bukan cara khas semaya, dia nak production ni. Nak productivity. Dia nak quality. Orang semaya tak semaya, dia tak percaya. Hak penting barang jalan, hasil boleh dan kualiti tinggi, laku jual. Maknanya kosong daripada agama. Kosong daripada agama. Jadi kalau kita kaji pula tak cara barang lagu ni, kita lock gitu, hak tu jadi penuh tu. Pergaulan bebas. Sebab tu dulu-dulu tahun 60-an, awal 70-an. Bila buka kilat banyak di Pelapene, di Mak Mandi, di Perai Pelapene tu. Ramai orang Melayu boleh kerja baguslah boleh. Tapi anak harai ramai mana? Boleh anak harai. Tahu dalam tu siapa? Bubuh tepi jalan, buku dengan kertas ke apa. Pasal pergaulan bebas. Pergaulan bebas di kilat. Dia tak cara, jatuh tino, supo tulu. Moga bagi dia bukan Islam. Dia tak ada kau satu. Jadi kalau kita tidak ambil kira ajaran agama, tu jadi. Kita ingat lagi kalau awal tahun 70-an tu kan di Pulau Pinang, di Johor ni, tu bik semua tiap hari cerita anak luar nikah. Budak jumpa dalam lubang jambe, jumpa dalam tu sapoh, jumpa tepi dinding, buku dengan kertas tinggal merah-merah lagi gapo semua ni, keruntuhan akhlak tu berlaku. Sebab tu nak ayat dan inilah yang disebut oleh Abu Jamilah. Dia sebut dalam tulisan dia, teknologi ni dia tidak mari kosong. Tetapi teknologi ni mari dengan budaya, mari dengan falsafah. Supaya kita tengok gadget lah ni, TikTok, kita tengok WhatsApp ke apa semua ni. Memang kita tengok, ni teknologi betul. Tapi orang je buat teknologi ni. Dia ada benda dalam kepala dia. Boleh TikTok ni, habis jahanam orang. Tu ya.
Pasal dia ajar wiru kok orang buat ikut dia dalam tu. Buat TikTok ni. Hak comel lah. Tapi banyak dia ingat. Hak ngaruh. Ini nak satu. Jadi kita kadang kita tak faham bagai ni. Kita ingat ni cipta model teknologi tak ada ke satu ya. Sebenarnya dia datang dengan falsafah, dia mari dengan budaya. Maka sebab tu kita orang berimeh, bila kita terima teknologi baru ni, kita kena saring. Kita kena saring dan pastikan penggunaan dia, kandungannya menepati syarat. Tu hak paling pentingnya. Kita kena manfaatkan untuk benda kita. Tapi banyak kita hanyut dengan gitu, terikut-ikut. Jadi sini kita nak betul balik, lari banyak pada. Tapi nak ayat asasnya mengamalkan agama ni jalan keselamatan kita dalam hidup. Kalau kita tak amal agama, Tuhan akan turun bala. Bala ni banyaklah kalau kita baca dalam kitab-kitab lama ni, macam-macam barang mahal ni pun antara bala Tuhan. Kemarau, bala Tuhan. Banjir besar, bala Tuhan. Ribut taufan, bala Tuhan. Puting beliung, bala Tuhan. Kezaliman pemerintah, bala Tuhan. Dia mari dalam bentuk-bentuk yang berbagai. Tapi kalau kita baca dalam kitab ni lah, antara ulama sebut. Kita tak memikir, barang mahal. Barang mahal, kita ingat ni masalah ekonomi saja. Kita ingat kelemahan KJL. Tapi itu sebenarnya bentuk hukum Tuhan. Ada benda yang tak kena kita buat dalam hidup. Menyebabkan berlaku benda lagu. Nyakit lagu tu, nyakit pelik-pelik. Memang kerja Tuhan berlaku. Tapi, apa Tuhan tak kedirkan lagu tu? Mari nyakit tu, mari nyakit ni. Bawa habis COVID, mari apa? Monkeypox pula, cacar monyet, tak tahu lah melompat habis, tak lepas pada ni. COVID tu berat dah, mari nyakit monyet ni tak tahu. Ukah dinding tak kena air boleh. Takdirnya kalau kita tengok dari perspektif agama ialah kerana penyeleweng kita manusia, kejahatan kita hidup tidak ikut agama. Jadi Tuhan hukum. Tuhan hukum kita. Hukum kita tujuan untuk kita sedar, kita betul. Tapi kebanyakan kita tidak sedar, kita kali duk menyupuh salah kau tu, salah kau ni, kau mai COVID kita salah kau kajian. Kajian gini, kajian gini, salah kau tu okey, salah kau tu ngulu. Habis orang kita salah. Masa COVID itu tak kena berlaku okey. Itu nak ayat contohnya masalah kita. Kita tidak memikir apa aku ni Tuhan tak kedir. Apa kita sakit. Sakit ni dah bagi orang Islam. Selain pada Tuhan nak uji iman kita, ialah kadang-kadang hukum Tuhan. Ada benda silap kita buat. Sebab tu Tuhan penyakit. Tapi berapa orang di kala kita ni bila kena sakit, tak kira penyakit ke apa, dia memikir, berkali aku ni dosa banyak kali. Aku ni banyak buat benda tak kena kali. Berapa orang mikir? Kebanyakannya tak mikir lagu tu. Duk ngepek, apa aku kena lagu ni. Orang lain tak kena. Aku kena. Apa aku kena goni, apa aku kena goni. Orang lain tak ada apa-apa. Pasal dia tidak pernah rasa salah dia. Dia tak pernah rasa salah. Tak pernah rasa salah tu jadi masalah. Bila kita tidak rasa kita salah, kita tak boleh betul diri kita. Tapi kalau kita ingat boleh jadi Tuhan takdir ni kerana aku ni jahat. Aku ni tak jauh, semaya tak apa lekat baca tu. Semaya sunat tak ada. Ataupun semaya lewat waktu. Maka Tuhan wui aku lagu ni. Jadi dengan sendiri bila kita ingat gitu, kita betul hidup kita ni. Kalau jenis semaya lewat, kita semaya molek. Kalau jenis malah, kita rajin. Kalau tak apa jadi pergi masjid, kita pergi. Jadi itu positifnya orang beriman ni lagu tu. Tapi kalau kita tidak ambil pandangnya agama, kita akan jadi punah seumur. Bala tu menyebabkan kita kohanyuk, akhirnya boleh jadi kufur. Jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau kita nak kait panjang dengan ayat in ahsantum ni. Baik, seterusnya ayat 8, Tuhan kata asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu kalau kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali mendurhaka, maka kami pula akan kembali menyeksakan kamu di dunia. Dan kami telah menjadikan neraka penjara bagi orang-orang kafir pada hari akhirat. Dalam nota bawah tu dia sebut, sebahagian dari kaum Yahudi yang sentiasa mendurhaka kepada Allah Ta'ala itu, kemudiannya telah berpindah dan tinggal menetap di Madinah. Dan dalam zaman Islam, mereka telah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan merancang hendak membunuh Nabi serta mengkhianati umat Islam. Akibatnya, sebahagian dari mereka telah dijatuhkan hukuman bunuh oleh baginda dan sebahagian telah diusir dari Madinah dan sebahagian lagi telah dikenakan jizyah. Itu berlaku dalam sejarah kan. Bila Nabi berhijrah ke Madinah ni, orang Yahudi ada lebih kurang 5,000 orang. Kalau kita baca dalam sirah. Orang Islam pada tu ada lebih kurang sekitar 1,000. Sebab tu waktu perang Badar, tentera Islam hanya ada 300 lebih. 313 mengikut riwayat yang masyhur. Sebab orang tak ramai. 1,000 tu masuk orang puan, orang tua, budak-budak. Jadi hak boleh diperang, hak layaknya hanya 300. Jadi 700 ni tak layak perang. Orang Yahudi pada waktu tu ada 5,000. 3 kabilah yang besar, Bani An-Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Lepas tu ada beberapa kabilah lagi yang duduk di luar sikit pada Madinah. Dia ada 5 kabilah. Tapi 3 ni orang besar. 3 ni orang besar. Jadi orang besar ni merancang untuk bunuh Nabi nak kena orang Islam. Sehingga satu kabilah tu sama tak ingat rasa Bani Quraizah. Nabi pergi kepung. Kapung dia ni sehingga tak boleh tubik, akhirnya ngaku kalah. Serah diri. Nabi nak jatuh hukumnya panggil sahabat nama apa Muaz. Sa'ad bin Ubadah, tak silap nama sahabat tu Ansar, daripada kalangan Ansar. Dia kata nak buat guano dengan puak-puak Yahudi ni. Kawan ni jatuh hukum, hak jatuh bunuh perawi. Bunuh. Jatuh hukum ni. Pasal jahat doh. Ada perjanjian doh, langgar perjanjian. Dan ada dalam peristiwa lain, tak ingat Bani An-Nadir ke apa ni, Nabi hambak tubik, dihalau keluar daripada Madinah. Harta rapah, tubik belakang. Sehingga akhirnya di Madinah ni tak ada orang Yahudi. Sampailah hari ni. Tak ada Yahudi. Sebab ada sebahagian dibunuh, ada sebahagian diusir keluar. Akhir sekali dia berhimpun di Khaybar. Khaybar ni kubu Yahudi yang terakhir di semenanjung tanah Arab. Akhirnya dijatuhkan oleh tentera Islam. Kemudian habislah tanah Arab ni sampai hari ni tak ada Yahudi. Khaybar ni kejatuhan terakhir orang Yahudi ni, sehingga akhirnya tak ada di semenanjung tanah Arab. Sebab tu Yahudi ni ingat benar sejarah Khaybar. Dia ingat bagaimana dia ni dikalahkan oleh orang Islam, dibunuh, tubik supaya di Jawa kan. Hindu ni kalah zaman wali-wali sembilan. Tak ada di Jawa. Habis Hindu ni kena hambak tubik, berhimpun di Bali. Tu kubu terakhir Hindu di Indonesia ni pada zaman Wali Sembilan di Bali. Sebab tu Pulau Bali tu satu ketika dulu 100% Hindu berlaku. Dan ada satu kampung dalam buku sejarah disebut tak si berimeh, tak si tubik degil. Akhirnya Sunan Bonang dengan kesaktian dia pahuk naik gaib, masuk dalam alam gaib. Sebutir kampung hilang. Tu kesaktian Sunan Bonang pada waktu itu. Jadi nak ayat itu. Jadi itu serai gitu, Hindu ni berimpun di Bali. Tak ada di Indonesia. Hilang jatuh habis kerajaan, naik kerajaan Islam demok. Pada waktu itu yang diasahkan oleh 9 wali ataupun kita panggil wali Songo pada waktu itu. Jadi balik pada sejarah Arab ni, waktu tentang orang Yahudi ni. Jadi Tuhan kata kalau mu buat baik, boleh baik. Tapi kalau mu buat jahat, aku akan jatuhkan hukum sebagaimana berlaku di Madinah. Ayat-ayat suci ini membayangkan bahawa selagi kaum Yahudi menderhaka kepada Allah dan menceroboh serta berlaku zalim pada umat manusia, maka selama itulah pula Allah Ta'ala menggerakkan umat-umat yang lain untuk menyerang, memburu dan menghancurkan mereka. Inilah yang telah berlaku sepanjang sejarah kaum Yahudi zaman berzaman. Zaman moden ini kerana Yahudi ini kaya nak doa di Eropah, menguasai ekonomi Eropah, menyebabkan orang Eropah ni susah. Dengan penguasaan ekonomi, dia memperkenalkan riba di Eropah ni. Kaya nak macam-macam, sebab tu mari zaman Hitler bunuh orang Yahudi. Walaupun perbuatan Hitler tu ganah doa, kita pun tak setuju. Tapi Hitler ni ada sebab. Dia ikat habis. Orang Yahudi ni bunuh habis. Hatta ada yang dibunuh dengan tembok, ada dimasuk dalam bilik, lepas gas, mati. Itu sejarah. Yang dipanggil dalam sejarah moden ni, dipanggil Holocaust. Holocaust ni peristiwa besar zaman moden yang berlaku zaman Hitler. Hampir semua Yahudi di Eropah tu diikat bunuh. Tapi sebagai
Lari boleh lari, dibawa lari ke China senyap-senyap secara sulit. Sebab tu ada orang Yahudi di China. Ada yang lari ke Malaysia. Ada lari ke Malaysia senyap-senyap. Maklumat-maklumat ni baru lah ni bila orang buat kajian tu big. Orang Yahudi baru ke mana boleh ada di China ni ialah kerana bawa lari oleh orang Eropah pada waktu itu secara senyap-senyap naik kapal buat lari ke China, takut dibunuh oleh Hitler. Jadi Hitler ni dia tak boleh nak bunuh habis orang Yahudi. Pasal apa? Sebab dia tahu kejahatan kaumnya. Bukan semua orang Yahudi jahat, tapi sifat orang Yahudi. Dan kita bukan setuju dengan perbuatan itu. Lebih nak royak sebab kalau kita baca dalam sejarah kenapa Hitler buat lagu tu, peristiwa Holocaust. Orang Yahudi sampai hari ni pun ingat Holocaust ni. Perbuatan Nazi Jerman pada waktu itu. Kerana perbuatan Hitler tu kerana dia tahu orang Eropah jadi punah ekonomi ke apa kerana Yahudi. Sampai Shakespeare, penulis Inggeris yang terkenal tu, William Shakespeare tulis cerita Hamlet apa semua tu. Dia ni tulis buku The Merchant of Venice, Saudagar Venice. Dalam buku Saudagar Venice tu dia cerita kejahatan saudagar Yahudi yang diberi nama Sherlock. Sherlock ni dia kaya, dia wiutai kat orang. Wiutai kat orang, kalau orang tak boleh bayar, kena dia ambil habis harta. Cahnya berat. Jadi orang banyak jadi sesok kerana tak ada. Jadi kerana tak ada. Dia ambil harta sampai mereka anak bini pun dia ambil. Anak bini. Pas kalau tak boleh bayar juga, lepas ambil anak bini, dia kerak daging ni. Kalau butai banyak ni, sepaun katalah, kerak daging sepaun. Akhirnya tak boleh orang. Tu nak ayat jahat tak jahat tu. Tu dalam tulis Shakespeare, Merchant of Venice. Nak ayat kejahatan bangsa Yahudi ni seperti apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Bukan kata semua kita kecek ni umum lah. Sebab kata ada orang Yahudi memang ada. Hak juru tu ada, kita pun tidak pukul. Tapi nak ayat secara umum, gambaran umum. Gambaran umum. Supaya Jepun main Malaysia, kalau kata Jepun ni ganah lah. Bukan semua Jepun ganah. Tapi nak ayat secara umumnya itulah gambaran. Jadi hak ni hak Tuhan duk cerita yang kita duk bincang ni, inilah benda-benda hak Tuhan cerita ni. Lepas tu Tuhan kata lagi, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitulah agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi lepas Tuhan cerita tentang perbuatan Yahudi ini, Tuhan royak Quran ni Tuhan hantar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menjadi hidayah, yahdi, memberi petunjuk kepada kita umat Islam terutamanya mana lillati hiya aqwam, pada jalan yang lurus. Sebab macam kita bincang dulu kan, kita atas dunia ni mari satu tempat yang kita tak tahu apa satu. Kita memerlukan peta, kita memerlukan signboard, kita perlukan guide supaya kita boleh hidup dengan molek dengan baik. Supaya kita pergi tempat orang kita tak kenal. Sebab tu bila kita melancong kita melawat mana-mana negara, kita perlukan tourist guide. Kita beli peta, kita baca buku. Kadang-kadang kita belajar beberapa patah perkataan tempat tu. Supaya apa? Supaya kita tak sesat. Kalau agak kita pergi nana kecek tak reti dah. Nak cari jambil pun tak jumpa. Nak cari kedai makan pun tak tahu hal-hal. Tapi bila ada tourist guide ni, ni kedai ni orang Islam boleh makan. Kedai ni tak boleh makan. Macam ambo pengalaman ambo pergi Eropah. Muncullah tourist guide ni bagus. Dia ayat sosok makan ni di restoran. Dia kata hak ni boleh makan. Hak ni jangan makan. Kalau tidak kita ngomong belakang kata meja tu. Dia tak ada tulis halal haram orang putih. Dia tak ada tulis hak ni halal haram. Jadi wujud tourist guide ni dia tahu. Orang Islam ni ada hak boleh makan, ada tak boleh makan. Jadi dia pagi-pagi dia pergi tunggu cokoh dalam restoran tu. Dia ingat pokok kita ni boleh makan ni. Hak ni jangan ambil dia kata. Hak ni tak halal. Tu nak ayat. Tu pentingnya tourist guide. Lepas tu buku panduan. Jadi hidup kita atas dunia ni umpama kita pergi satu tempat yang kita tak biasa. Sebab tu kan kita memerlukan panduan, kita memerlukan tourist guide. Panduan ni kitab suci lah. Kitab suci. Yang dalam konteks kita orang Islam akhir zaman ni Quran. Tourist guide kita ni ialah Nabi. Nabi itulah menjadi guide. Menjadi pembimbing kepada kita yang membantu kita supaya kita tahu
Dalam dunia, dalam hidup ni, gapo patut kita buat, gapo boleh, gapo tak boleh, gapo kita kena lakukan dan sebagainya. Jadi tujuan Tuhan main Quran ni ialah sebagai yahdi lillati hiya aqwam. Supaya kita ni boleh hidup ni dengan molek, dengan betul dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda-benda yang kait dengan agama tak boleh guna akal. Benda yang kait dengan agama tak boleh guna akal sebab akal kita ni tak sampai. Kita tak tahu gapo molek atau tak molek kalau Tuhan tak royak. Tapi kalau kita guna agama, kita tahu betul salah. Molek uduh tu agama ajar kita. Sebab curi salah. Siapa dia royak curi salah? Tuhan lah royak. Kalau lok robot kita ni salah apa moga boleh free. Tak ada masalah. Tama-tama kalau tanya orang curi kan, betul lah moga dia hidup dengan curi. Tapi agama ni mai royak tak boleh. Curi ni tak boleh. Buat kenak kat orang tak boleh. Makan harta anak yatim tak boleh. Semua ni tak boleh, agama aja. Sebab tu agama macam saya sebut dulu, dia asal berkata agama. Kita orang Melayu sebenarnya agama. Hak sebenarnya. Cuma berkali suruh payung nak sebut agama ni lekat agama. Agama tu tak ada makna. Dia makna sebenar agama. Dia dua perkataan a dan gama. Asal perkataan zaman dulu tu, Sanskrit. Bahasa lama tu a tu makna tidur. A tu tidur. Gama ni celaru. Tidur celaru. Sebab agama ni mengajar kita untuk hidup biar betul. Kita tidak nanah. Maka sebab tu dia panggil agama. Bila kita ada pegangan, ada kepercayaan, hidup kita teratur lah. Itu asal perkataan agama. Cuma boleh ada kita suruh tak sedap sebut. Jadi lo ni lekat agama. Tak apalah di segi penggunaan. Tapi asalnya agama. Sebab tu saya ingat zaman dulu tahun 90 dia tak panggil agama, dia panggil agama. Pengetahuan agama Islam. Dia tak kata pengetahuan agama Islam. Pengetahuan agama Islam. Dia guna istilah betul tu. Kita lah ni berkali lidah kita ni jadi lari dekat agama. Pas kali ni. Tapi tak apalah, moga kita faham. Tapi banyak orang tak tahu pucuk. Moga lidah kita kan pemain Zohor jadi maya lahu. Zohor tu tapi lahu. Maya lahu dah mak. Tu nak ayat lidah. Lidah tu akhir lekat. Orang nama Abdullah molek-molek loh gila loh. Orang Melayu ni tu orang Arab malu nak. Orang Arab memang malu nak. Kita bila kita sebut ikut dia kan Muhammad mak. Abdullah loh. Yusuf suh. Orang Arab malu nak. Apa tak boleh sebut betul dia? Apa biasa tu saya orang Arab. Apa tak boleh sebut betul? Apa sebut suh? Apa sebut mak? Nama ada kan dia kata Yusuf, Muhammad, Abdullah. Ni main loh kat mana tak tahu. Sedangkan perkataan itu comel. Kalau kita sebut Abdullah tu makna dia comel, hamba Allah. Kalau kita kata Muhammad yang terpuji. Bila sebut mak gapo dah tahu dah kita lebih mak repik. Itu nak ayat masalah kita orang Melayu. Tak apalah tu masalah kita orang Melayu. Cuma kita tegur kalau boleh sebab tu orang Arab memang strict. Kalau ni KJF pun kalau daftar nama kan Muhammad suruh tulis betul dah. MUHAMMAD. Mula MOHD ya. Lah ni daftar nama anak baru semua mesti Muhammad. Sebab MOHD ni gapo tau? Hamba pun MOHD. MOHD. Jadi di segi ejaan tak betul. Dia Muhammad. MUHAMMAD. Biarlah panjang sikit. Tapi kita kali lorak tak pakai mak. Mak lazim kau mak gapo tak tahu. Okey, balik pada ti. Jadi Quran hari ini ialah nak ajar kita kepada jalan yang lurus dan kemudian memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, iaitulah mereka akan memperolehi ganjaran yang besar di akhirat kelak. Ayat ni dua perkara. Dia sebut orang yang dapat ganjaran besar di akhirat ni pertama allazi al-mu'minin, orang beriman. Yang kedua allazina ya'maluna sholihat, melakukan amal yang soleh. Dua perkara ni dapat syurga Tuhan. Nak ayat syarat asas nak masuk syurga ni dua. Pertama iman, yang kedua amal soleh. Sebut dalam akhir surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang yang beriman wa amilus sholihat, melakukan amal soleh, kanat lahum
jannatul firdausi nuzula. Adalah bagi mereka ataupun tetaplah bagi mereka tu di akhirat tu jannatul firdaus, syurga firdaus. Jadi dua perkara ya syarat. Bukan payah nak masuk syurga ni. Kita wak meling. Kita wak meling nak masuk syurga ni kau kata berimeh. Ayat ni pun al-mu'minun. Orang yang berimeh. Lepas tu wa amilus solihat, melakukan perbuatan yang baik. Apa dia perbuatan baik ni? Nombor satu sekali hak tu yang suruh. Semaya jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Jangan kita orang lelaki boleh puasa. Wah nak tak puasa mak. Uzur je. Orang puan boleh lah jawab uzur. Kita orang lelaki uzur mana? Sebab uzur-uzur Islam Melayu ni tak boleh puasa lah, datang bulan. Kat orang lelaki bila datang bulan ni? Dia boleh jawab uzur dia kata sekali. Kecuali kalau sakit tu lain cerita lah. Jadi hak ni penting. Buat hak asah dulu. Buat hak asah dulu, insya-Allah peluang masuk syurga tu mudah. Bukan payah masuk syurga ni. Bukan payah, bukan kata kena hidup dalam hutan, kena tapa, jangan saing orang. Semaya tak berhenti. Baca Quran tak berhenti 24. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Jadi kena faham tu. Sebab ada memang sebahagian pada kita boleh sebut amal soleh ni kan. Dia baca Quran tak berhenti, tak kira tepat. Baca Quran, dalam mesyuarat baca Quran, baca Quran tak kira tepat, tak boleh juga. Dalam jambai pun auzubillah minasyaitonir rajim. Baca Quran juga. Pasal kononnya bahasa baca Quran itu bagus. Dia amal soleh ni kata ulama, tamu amal tu hak Tuhan sebut dalam Quran. Hak Nabi ajar. Tu antara amal soleh. Yang kedua amal soleh ni kena dengan tepat. Kita buat tu kena dengan tepat. Kena dengan masa. Kalau tak kena dengan tepat, tak kena dengan masa, tidak soleh. Tidak soleh. Atau tu kena faham tu. Benar tu molek, tapi tak kena dengan masa. Tak kena dengan tepat. Tak jadi soleh. Gabu dia contoh paling mudah, dogo lah kita kata. Duduk tengah bawa kereta, tiba-tiba orang bel masuk waktu. Kita pun beri kereta, pakai berhenti atas jalan, turun maya. Tu pakai contoh. Karena nak juruh ni, masuk waktu maya lah dia pun pakai beri kereta kan, turun tu apa sejaduh. Maya atas jalan gitu. Tu tak jadi amal soleh. Walaupun benda tu molek semaya. Tapi tak kena tepat. Lama-lama depan sampai pak pula. Duk berebut dengan rojak. Sampai pak tu hok rojak tu. Orang lain tak boleh kacau. Dia tu sampai pak. Ni kita pergi nak semaya sampai pak tu. Tapas jadinya marah ke dia. Jadi perbuatan tu walaupun perbuatan yang baik. Dalam agama tidak soleh. Cuba kita duduk semaya tepi sungai. Kata ulama. Kita semaya tepi sungai. Walaupun semaya fardu. Tiba-tiba orang lemah. Orang lemah. Tentu kita nampak kan. Muka kita maya ni bukan setakat nampak sungai. Main ting pun nampak lagi. Jadi dia dengan maya orang lemah. Pada waktu tu kata ulama. Solehnya. Berhenti semaya gitu dulu orang lemah. Tu hak solehnya. Hak Tuhan naknya. Berhenti semaya. Batas semaya. Gitu dulu orang lemah dulu. Lepas tu semaya lepas pada tu. Jangan kata kena sudah lupa rakaat ni. Pas aku tolong, mampu gerah kawan tu. Tu nak pergi kena kita pula baca surah Baqarah tu kak. Letih. Tu nak oyak. Bagi juga tu tengah semaya. Kata ulama, tengah semaya ulam lagi. Ulam bisa mari. Senduk ke pun, nak patut kita. Solehnya, berhenti semaya kata ulam. Kata ulam tu dulu. Jangan kata tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah kak. Kali kubur lah delinya. Kalau kita tawakal ala Allah kan. Nak ayat benda-benda gitu kita kena faham dalam agama. Tak faham ni jadi masalah. Tu jadi selahir semua kita. Kita rasa susah agama, rasa berat, rasa susah. Pasal kita tidak faham. Tu penting ngaji tu. Jadi ulama kata amal soleh bukan hanya hak Tuhan sebut dalam Quran, hak Nabi sebut, tapi tepat masa kena betul. Betul. Ada benda tak boleh buat apa macam yang saya sebut dengan bini. Bini ni halal ikut kita lah. Nak buat lagu mana bini kita ni? Hak kita. Tapi kalau maya tawakal. Bagi contohnya. Bini kahwin ikut kahwin. Tak boleh. Bukan tempat dia atau wakah tu. Sia-sia hari pula. Dekat mengucap ini. Masuk dalam bilik ikut kita lah. Bini kita. Tu nak ayat masa tepat.
Atau nak ayat benda-benda gini kadang kita tak faham. Kita tak faham sebab tu kita setengah orang dia rasa payah agama ni. Beratnya pasal kita tidak faham. Kita tak faham sebab tu Islam ni sesuatu mudah. Kalau tak boleh ambil wudu, tayamum. Tu nak ayat mudahnya agama. Nak ambil wudu tak boleh. Kita nyakit ataupun air tak ada. Engkau tak ada air kayak Kelantan ni. Orang duk geger belakang tak ada air. Jadi nak ambil air tak boleh. Tayamum. Tayamum. Mandi wajib. Mandi wajib pun pada dengan tayamum. Tak payah guling. Tidak kata pecah baju, pakai kain sehat, guling duduk-duduk atas pasir depan masjid. Dok. Pada dengan tayamum je. Nak ayat mudahnya agama. Patut semaya tak boleh belecah, duduk. Duduk atas kursi pula ni, duduk atas kursi. Tak boleh atas kursi, duduk cokoh. Tak boleh cokoh. Baring. Baring ya. Baring tu buat isyarat. Ataupun kita buat isyarat. Duduk atas kursi kita buat isyarat. Tak, macam selon ni kita diri, kita bangun caca. Tapi contoh kalau dalam kapal terbang. Ataupun dia ni sakit. Tak boleh nak bangun. Duduk cokoh kita kat isyarat lah. Semaya atas kapal terbang kan kita rokok sujud tu buat gitu ya. Tidak kata sujud pakai latar. Dalam kapal terbang. Sebab tu kalau orang masa jenis bersungguh nak semaya dalam kapal terbang ni, tak ada tempat pun nak semaya depan jambai semaya, bagi hamba tak kena. Sebab guru hamba ni alim lah. Dia sebut, dia kata, kita semaya sampai tepat. Semaya sampai tepat kata. Cuma dalam kapal terbang tu kita buat gerak sebagai menghormati waktu. Kecuali kalau dia sedia tepat. Dia sedia tepat ada setengah kapal terbang tu macam kapal terbang Arab. Biasa dia sedia ruang untuk kita semaya. Boleh 2-3 orang semaya. Hak tu kita boleh semaya. Tapi kalau kapal terbang tak ada tempat nak semaya. Maka tak usahlah bersungguh. Hidup semaya sampai depan jambai ataupun tempat pramugari duduk ngedel. Dia serabut kita nak semaya, dia nak ngedel lagi. Tak usah sungguh lah. Ustaz saya duduk atas kursi tu kan. Kalau tak ada wuduk pun tak apa. Tak ada wuduk, masuk waktu dah kita tahu dah tak ada. Kan sampai tepat memang tak ada semaya. Kita semaya menghormati waktu dia kata. Iaitu kita buat isyarat. Buat isyarat. Kalau sujud, setara mana, rokok sama mana, lepas tu sampai tepat, semaya semula lah. Ganti semaya. Tu nak royak. Mudahnya ajaran agama. Tapi bila kita tak faham ni, kadang balah dengan para pramugari, semaya dia jambai. Kawin ni setengah perut masuk jambai. Dia ada baca pula. Baca lam yakuni. Selok. Nak berhabis lam yakuni tu tak tukar lah satu hal lah. Pusi. Jadi ni contoh. Jadi banyak dalam hidup kita ni apa duk perhati lagu. Supaya contoh minta maaf ni orang pakai serban ni. Pakai serban ni dia semaya. Kita pakai serban tu bagus sunnah. Tapi ada setengah orang sampai terlepas rakaat pertama kerana duk pita serban. Ada. Duk pulah serban ni. Dia baru belajar. Pulah kaca nak boleh kesuduh. Orang lepas dah rakaat pertama. Sedangkan kalau kita tengok dari segi hukum, takbiratul ihram yang pertama tu afdal, lebih pada pakai serban lagi. Siapa-siapa dia dengan takbir untuk imam tu, itulah pahala besar dalam sembahyang Jumaat. Tu nak ayat. Tapi kita duk pulah serban sampai terlepas rakaat. Bukan setakat terlepas takbiratul ihram, terlepas rakaat. Serban punya pasal. Hati nak ayat benda-benda lagu tu. Jadi kita tak faham bagaimana itu. Sedek. Hak paling afdal dalam semuanya tinggi besar pahala ni takbir. Takbir dengan tu imam. Biar dia takbiratul ihram yang pertama tu dengan tu imam. Terima Allah akbar kita pun dia Allah. Jangan sekali dengan tu imam. Sekali tu imam batal lah semaya kita ataupun dulu pada tu imam lama tu imam dunia panjang. Kita pun Allah akbar dulu. Tak jadi hijau. Atau pada setengah orang dia serakak tak boleh. Semaya Jumaat ni jangan serakak dengan tu imam. Biar tu imam dulu. Allah akbar barulah kita Allah akbar. Ada setengah orang dia lorak, dia serakak. Tak boleh juga. Jadi nak ayat benda khotih-khotih ni, kita kena faham. Kalau kita tak faham ni lah, kita jadi masalah dalam agama, dah kita duduk selain sama diri, balo sama diri, bagai-bagai yang tak sepatutnya kita balo. Banyak benda ni kita duduk balo, bagai tak perlu. Sebab tamu komen semua, bukan kata apa, nak suruh kita betul. Banyak benda lain yang kita kena perhati daripada kita duduk buat masa dengan benda khotih-khotih. Pola ni kan geger, ustaz tu lagu ni, ustaz ni lagu ni. Bobak mayat tarawih. Hari ni tak selesai. Mari musim puasa sudah. 20 ke 8. 20 ke 8. Berasak masjid.
Kena ustaz aku mai bahar 20. Kok ni kok lapar bid'ah kalau 20. Berasak. Pada dua-dua tu boleh berlaku. Apa duk kalu? Tiap-tiap tahun tak selesai. Kok 20 pula berasak 20. Tak boleh lapar kaah ni. Wahabi. Lapar kaah kena 20. Kok lapar pula tak boleh 20 bid'ah. Kok tu ya baloh, tak ada pasal-pasal. Apa betul pakai mayel lah. Kok sedaknya balah-balah dua-dua tak terawih. Hak tu kok sekabu beruknya. Berasak lagi kena kopi pada katak meja. Dua-dua tak kita terawih. Pada ada mazhab tu sampai 30 ni rakaat. Supaya terawih 30 ni rakaat. Maliki kata silap saya. 30 ni rakaat. Mujur kita 20. Kalau 30 ni rakaat, memang kata bila lah jawab dia. Soh lama tak tunggu. Tak kata gelemo. Kalau sampai 30 ni lama tak tunggu. Ada pasal-pasal. Itu nak oyak. Benar-benar gini oyak. Tapi setiap tahun lah tu gagah. Mari bulan puasa, gagah lalu. Ustaz ni tak ada pasal-pasal. Kata buai masa, benda yang sebenarnya tidak perlu. Banyak lagi benda besar yang kita kena pakai fikir kepentingan ummah. Tentang orang kafir yang menetek Islam, musuh yang meracau untuk menjatuhkan Islam. Kok ni lebih besar lagi daripada kita duduk balas baris khotih. Tapi banyak kita lagi tu suka balas baris khotih. Baris khotih. Sedap ni ku kata gitu, ni kata. Tak, pas bila akhirnya bawah ni bangun habis. Orang awal nana. Dah ustaz ni kata gini, ustaz ni kata akhir orang awal baik aku tak pergi masjid. Pergi cari colik jawab dia. Pergi masjid ustaz ni gini, ustaz ni gitu. Serabut dengan dia. Tak ada pasal-pasal. Jadi situlah saya selalu tegur ni bukan apa, maksud kita betul ya. Betul. Agama ni mudah. Atas kita nak pilih. Selagi tidak bercanggah dengan dasar, ijtihad ni bagi yang memang lagu itulah ijtihad. Kecuali dalam bab akidah. Akidah ni pun selagi biasa 3. Iman kepada Allah, Nabi, hari akhirat. Itulah 3 pokok. Kalau selagi tak tewing hak ni, walaupun beza di tafsir betul berlaku. Sebab asasnya duduk situ. Percaya betul? Kada. Percaya ke Nabi kada? Percaya. Percaya hari akhirat kada? Percaya. Ada tu asas utama. Asas utama. Kok detail tu selagi tidak bercanggah dengan prinsip tak ada masalah apa. Cara tafsir. Cara tafsir tu kita lah selagi tidak bercanggah dengan prinsip. Lepas tu ada asas kita. Ada ulama kata lagu ni. Sebab perbezaan pandangan ni bermula zaman Nabi lagi. Bukan zaman kita. Zaman Nabi sahabat-sahabat pun pandangnya macam-macam. Orang yang lebih halim pada kita, lebih jauh pada kita, berbeza pandangan. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid dengan guru. Beza pandangan. Sama-sama jauh, sama-sama halim. Satu paling besar kan, tinggal semaya lah. Hampa selalu sebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal kata siapa tinggal semaya, kafir. Tak kira, sengaja atau tak sengaja, eka atau tak eka, tak semaya ya, kafir. Berdasarkan zahir hadis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Al-farqu al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. 2 hadis yang jelas. Jadi dia pergi zahir, kafir. Tapi Imam Syafi'i kata tak kafir. Kafir ni kalau dia tak semaya dia eka. Dia eka, dia tak wajib semaya. Ataupun dia kata semaya apa, puya sibuk ni, baik jual pasar malam. Baik jual bandar, baik jual baik cari bitis. Kalau lagu tu baru jadi kafir. Tapi kalau tak semaya kerana malah, saja-saja dia tak kata gapo tapi malah, maka tak jadi kafir, fasik. Dan tak selesai lah hari ni 2 ni. Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal tak sah. Ahmad bin Hanbal keras apa? Akhir kafir. Imam Syafi'i sampai akhir tak kafir kecuali kalau engkar. Atau nak oyak. Tu sama-sama orang alim, sama-sama orang Ju. Kita ni pakai ni tak susah, ada balu habis. Bab batal wuduk kalau nak pergi sikit lagi bab batal wuduk. Ada masak kata pergi zakat tak batal. Ada masak. Kata batal apa menggoreh tubuh kita. Bukan pergi orang. Kalau kita pergi tangan, pergi pohon lah. Zakat ni kok gitu. Apanya batal kalau kita jamu ni. Itu ada pendapat lagi.
Tapi ada mazhab tak boleh macam mazhab kita Syafi'i, tak boleh lah sentuh zakat ni batal semaya. Tapi ada mazhab kata tak batal, pergi tak ada masalah. Cuma kalau tu satu hal. Pergi-pergi mari tu cerita lain. Tapi kalau sentuh gitu, sebab dia kata sebahagian daripada tubuh kita. Kalau kita boleh pergi tangan kita, boleh pergi lutut kita, betis kita, dahi kita, apa tak boleh pergi. Tu nak ayat pekoh. Dalam pekoh. Tapi tak usah pergi lah. Tu bukan mazhab kita. Lama sudah semaya untuk jamu. Jamu kamu ada ke tak ada tu cari. Takut tinggal. Jangan gitulah. Tengok cerita mazhab orang. Kita ni ada mazhab kita. Yang beroyak ni nak ayat perbeza. Nak suruh kita faham. Nak kita faham. Bukan suruh buat. Supaya buat aurat kan. Ulama kata ada mazhab Hanafi yang Maliki ni pusat dengan lutut. Iaitu ma bainas sawatain. Antara pusat dengan lutut. Antara pusat lutut mana pusat tak termasuk, lutut tak termasuk. Iaitu antara tu zakar lah. Zakar dengan batu tu. Sebab tu dalam ada mazhab kata boleh pakai luar pendek. Tapi tak ada ulama pakai luar pendek. Jangan ingat gitu, ulama pakai luar pendek. Dia sendiri tak pakai. Cuma dia ayat dari segi hukum. Namun lepas ni pakai luar pendek, mari main lagi tu imej. Jangan gitulah. Muka kita ada mazhab kita. Mazhab kita antara pusat dengan lutut. Mana pusat kena tutup, lutut kena tutup. Tapi ada mazhab dia bagi ma bainas sawatain. Antara kedua. Bila antara dua tu, hak ujung tu tak masuk lah. Itu cara tafsir. Saya sengaja sebut benda-benda ni, bukan suruh turut, tapi nak ayat itulah perbezaan di dalam kalangan ulama dan kita kena hormat. Bagilah tu. Jangan kita duk bolong tak tu kali. Jadi situlah penting. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Sehingga ayat 9 surah Al-Isra ini insya-Allah kita akan sambung. Dari kuliah yang akan datang aku lupa oleh hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.